Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bibi Khairina dan kembali kita di segmen Love to Talk episod ke 9 kali ini dan guys kita adalah tada! Syaf. Awal-awal dia dah salah cakap di episod dia. Kita lupa episod yang keberapa, banyak sangat. Jadi welcome to Love to Talk. Ya, thank you for inviting me juga. Yes, so memperkenalkan diri. Tapi walaupun dia memperkenalkan diri, saya yakin ramai dah kenal. Tapi tak apa, kenalkan diri Adalah, saja. kita biasa-biasa je, okay? So my name, sorry, tertap mic. Okay, so my name is Syaf Naufas. Ya, yang kenal, yang tak kenal, korang akan kenal lah saya lepas ni. Yeah. Okay, nak tanya, how's your life sekarang? Getting better lah daripada yang sebelum-sebelum ini. Kan. Alhamdulillah lah. Kejap lagi kita cerita macam mana better dia tu. Wow, nampak tak? Maknanya podcast ni akan jadi filem. Yakin, dek? Masalah ni podcast apa? Takut I yang take over. Apa kita bagi dia hari ni? Jadi, kita nak tanyalah. Kita kembali ke masa yang ke belakang. Boleh tak Syaf cerita sikit macam mana mula-mula berkecimpung dalam industri ni? Okay, actually lah kalau nak cakap pasal TikTok, I rasa 90% TikTokers yang berada pada hari ini, I rasa semua starting from PKP. Oh ya? Yes, I starting from PKP. Bosan duduk sana. Main-main je lah. Duduk rumah pula. Makan tidur. So kita buatlah video. Itulah bermulanya. I rasa masa bulan puasa kot, I dah tak tahan dah. Daripada, you bayangkanlah. Main game, hari-hari kan main game, tidur lambat apa semua. Macam, I tak boleh go lah kehidupan macam ni. I cakap, I need to do something sebab before this, saya pendedahan lah. Saya syuting dulu, saya berlakon juga. Wow, cerita apa? Tapi taklah famous macam you. Janganlah. Kita ni bukan siapa-siapa. Taklah famous mana. Tapi pernah lah berlakon. Adalah production, big production juga. And I pernah pegang leading juga, tapi dekat RTM. Ya ke? Cerita apa cuba kita? Tak boleh. Oh, nanti orang cari. Share. Oh, mana boleh macam ni. Kata podcast, kita kena reveal. Okay, kita reveal tapi di hujung. Okay. So, kita memang dah biasa bekerja dengan kamera tau. And I pun student theater. Oh, wow. So, I tak boleh bila duduk diam, makan tidur, main game. I dah macam, I cannot lah. I tak boleh. Yelah. So, I pun macam, I decided untuk buat video. First memang video tu, video bodoh lah senang cerita. Video apa you buat Dulu, I ingat lagi masa tu yang I dah buat video banyak. Tapi video yang dulu naik adalah video yang dulu kan ada filter yang macam tampar-tampar muka kat IG. Yes. Yang slap tu kan. I just macam, kau kenapa? Bodoh lah macam tu. Okay. So video tu yang naik dekat TikTok. Dulu TikTok memang benda-benda BODOH ni banyak sikit. Dia bukan macam sekarang. Sekarang more to knowledge, more to education. Betul. Dulu tak, Dik. Dulu kesian, Dik. Video-video joget-joget, Dik. Sampai kami ni di label sampah masyarakat, Dik, dulu. Betul. Tapi memang tahu dulu TikTok ni dia bukan macam sekarang. Yes. Sekarang kan banyak orang share cara masak lah apa semua. Tapi dulu memang mesti kalau kau select kat bawah je memang semua goyang dumang semua ada. Sekarang ni dah ada macam TikTok guru, dah ada beauty and fashion. So banyak platform yang you guys boleh learn sebenarnya daripada video. No need. Sebab dulu yes orang kena pergi kelas, orang kena keluar duit, orang kena bayar. But sekarang tidak. You boleh hujung jari, itulah kata makin hari makin hujung jari. Betul. Tapi hujung jari pun you guys kenalah gunakan betul-betul. Yes. Peluang itu janganlah sia-siakan hujung jari, jangan buat benda bukan-bukan. Macam tu. Betul. Tapi sebenarnya I tak sangka yang you adalah pelakon dulu. Oh my god. Nampak tak famous ni? Sebab dia tak sangka. Jadi dia tak kenal abang ni. Sebab dia tak sangka. Tak, sebab I tak sangka tau. I pernah je nampak muka you tapi I tak berapa ingat lah. Tapi bila you bagi tahu I macam, oh, so selama ni ada cerita-cerita yang I nampak tu adalah you lah sebenarnya. Taklah banyak. Dia macam mana? Dia banyak tapi tak banyak yang I pegang karakter besar. Karakter besar tu ada tapi channel-channel acik-acik tua ni. Siapa nak tengok RTM,
TVI dulu, TV2. Siapa nak tengoknya? Tak ada orang. Mak aku je lah tengok kat kampung. Tapi you jangan tahu, I berlakon RTM juga. Sama lah kita. Tapi itulah pengalaman. Tak kisahlah channel berapa pun you berlakon. That's an experience yang you bekerja dengan orang lain. And ada certain tu kadang-kadang artis yang kita tengok daripada kita kecil, tiba-tiba macam, oh my god, aku dapat satu frame dengan dia. Faham tak? Salah satunya? My sister lah, Fasha Sanda. Ya ke? Yes, I rapat dengan dia. Maksudnya kita orang kenal dekat set and sampai sekarang I rapat dengan dia. Alhamdulillah lah, syukur. Memang macam mana? Macam dia cakap, sebab I syuting dengan dia banyak kali kot. Kejap cerita ni, kejap cerita tu, kejap cerita ni. Kita orang jumpa di merata-rata tempat. Jadi kita orang jadi kenal lah, rapat. Close lah. Antara artis-artis, antara yang close jugalah dengan I. Macam Caca Mak Embong, macam Yaya, macam Mimi Ernida, ramai je a few yang I kenal dekat set. And then bila I dah berkecimpung dalam bidang ini, lagi mengeratkan. Macam gitu. Nampaknya dia lagi famous dari saya sebenarnya. Lambat oh lagi, my Dek. god. Lambat lagi, oh Dek. my god. Kita pun kalau berlakon jadi apa? Jadi pokok kat belakang. Macam mana gerak kanan ke kiri macam tu? Siapa tu? Belakang? Bukan. Oh, bukan. Ingat orang kau tu duduk. I tak ada bayar, I tak ada bayar. Free. Si baik free, Dek. Tapi time you berlakon, apa watak yang susah sebenarnya you bawa time tu? To be honest, like, tak ada yang susah tu. Lah, riak. Riak, Dek. Abang pandai berlakon, Dek. Riak. Tapi tak adalah. Okay. Dia macam mana? Dia tak susah sebenarnya. Cuma, if you guys tahu karakter saya macam mana. Saya kan jenis yang gelak-gelak. So, bila nak bawa karakter serius tu, dia kena take time sikit. Ya, dia jadi macam... Dia kena macam, okay, get ready. Okay, ambil nafas dalam. And then baru boleh roll. Kalau tak kan aku pandang kau pandang aku tak rasa aku gelak ke? Nak pula aku satu frame dengan kau. Jangan. Susah. Tak fokusnya, Yeah. minta kena maki dengan director nanti. Pernah tau. Pernah. I'm so sorry lah. I nak buka je cerita ni. I dah lama pendam. Tapi I dengan director tu sekarang memang close. Maksudnya I okay je dengan dia. Okay, cerita dia macam ni. I ingat masa tu I shooting dekat Asia Pacific University dekat belakang Astro tu. Kat Bukit Jalil tu kan. I shoot dekat situ dengan Annie Mosha, Kamal Adli, Shikin Kamal tak silap I. I rasa I tak ingat dah lah. Tapi I ingat Kamal Adli dengan Annie Mosha. Scene I dengan Kamal Adli tu. Kamal Adli? Ikhlas Jalil. Ikhlas Jalil adalah Kamal. I kat situ. I sebelah Ikhlas Jalil. I tengah main phone. Tengah-tengah kena briefing dengan director. Along Kamaluddin, Dek. Abang Along Kamaluddin. Korang kenal? Director paling garang. Aku rasa pelakon-pelakon satu Malaysia memang kenal dia. And kegarangan dia pun memang diorang tahu. Even Fasha Sanda pun seram dengan dia. Okay. Dia memang garang. Tapi dia baik. Dia garang time kerja je. Yelah, kerja kena fokus lah. Betul. Itu memang salah saya lah main phone. Aku main phone time tu. Kau ni nak berlakon ke nak main phone? No. Setepek depan muka. Ya. Dia baru macam I tengah main-main. I ni semasa I tengah update gambar dekat IG. Kita pula terpaling pelakon buat time tu. #shooting dewan. #shooting. Okay. Lepas tu, kau nak main phone ke kau nak berlakon? Kalau kau nak main phone, kau boleh balik. Serius, dia halau aku macam tu je. Jantung masa tu, aku macam. Depan orang lah. Depan semua extra. Kat situ ada extra juga. Depan kru, semua orang tengok. Aku cakap, minta maaf bang. Macam tu. Saya cakap macam, minta maaf bang, tak main dah. Itulah last aku berlakon dengan dia. Tak ada dah. Takut dia. Ni nak review tak cerita apa? Utusan Cinta Buat Adam. Cerita Buat Adam? Utusan Cinta Buat Adam. Tajuk cerita. Tapi kereta tak besar pun. Tapi pengalaman yang I dapat masa I shoot dengan Abang Along tu adalah yang I rasa memang, ini proses learning I. Yes. Sebab tak semua orang akan dapat rasa kena marah dengan director. Aku dapat. Betul. Tapi perik lah Dik masa tu. Janji tak buat lagi. Tapi betul. Tapi sebenarnya pengalaman yang akan ajar kita sebab macam first I berlakon pun kalau tak kena tegur tu menipu lah kan. Betul. Sebab kita rasa kita ni dah perfect. Berlakon tu dah gempak. Padahal tapi kayu.
Padahal kayu jati, Dik. Ketuk-ketuk keras. Macam mana? Bukan apa, bukan kerak nasi lah Ya. ni. Ni kayu ni. Tak, yang belakang-belakang kabel semua gelak Oh, memang Jadi time tu pun I pernah lah orang kata macam, oh tak boleh buat macam ni Bibi kena buat macam ni. Time tu kita mesti akan ada rasa malu tu. Tapi bila apa yang I sedar, lepas je habis shoot day macam hari tu, pergi ke besok, dia jadi better. Ya. Tapi memang Dia kadang-kadang, sepatutnya. to me like macam I bukan tak pandai. Maksudnya kita bukan tak berapa pandai sangat. Kita ada bakat tu. Talent tu dah dianugerahkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita nervous, kita takut, kita faham tak bila kita berjumpa dengan orang baru? Ya, betul. Macam kita dah pernah berjumpa sebelum ni. So I tak segan lah bercakap macam sekarang. Cuma kalau I first time jumpa, I rasa I tak macam ni. Betul. Ah, Lagi-lagi bila kita nak shoot, bila ada kru. Dah lah artis tu kita tengok dia dalam frame daripada kecil, Dik. Dalam TV 3, semua muka dia. Tiba-tiba kau one frame dengan dia. Nervous lah. Sebab itulah kita kadang-kadang kita tak boleh deliver dengan performnya. Betul. Tapi bila dah day 2, day 3, dah sebulan, and then next job dengan dia, macam ni je, Dik, buat, Dik. Ya. Macam ni je, Dik. Tak payah tunggu sebulan. Memang kalau dah sehari dua tu memang dah orang kata dah paling kenal lama lah. Kau dah, paling kenal lama lah sebenarnya. Dah okey dah. And then orang-orang macam kami, pelakon-pelakon ni, sebab diorang mostly extrovert. Jadi senang je nak masuk. Senang je. Adalah few yang susah sikit. Kek uat tu. Susah lah sikit. Artis kek uat tu feeling. Yang tu susah lah sikit. Tapi aku tak reveal lah siapa kan. Pasal viral, Dik. Tapi ada. Ya, jangan ingat tak ada. Ada. 1, 2, 3? Lebih. Tapi kadang-kadang kan, macam ni orang yang kita tengok macam Kek Wat, tapi dia baik nak mampus. Orang yang kita tengok very humble, ya. Wah. Yang itu macam tu deh. Macam tu. Ya Allah, sumpah. I bukan nak fitnah. Tapi itulah realiti yang korang semua tak tahu. Sebab tak semua orang tahu dan tak semua orang alami benda itu. Yes. I bukan nak burukkan mana-mana artis ke pelakon. Don't get me wrong lah. Tapi ini pengalaman I. Ini apa yang I lalui. Yes, mungkin diorang akan humble tapi dengan orang yang diorang kenal. But semua orang pun ada ego masing-masing. Even kita pun takkanlah dengan orang kita tak kenal, kita nak tiba-tiba macam kenal 10 tahun. Kita faham je situation tu. But ada jugalah yang dah kenal tapi being so Kek Wat. Macam tu. Faham. Tapi kita okey je. Tak ambil hati pun. Dulu je ambil hati, sekarang okey dah. So sekarang ni you dah tak berlakon lah? Mengikut rezeki yang Allah bagi sekarang, I rasa duit berlakon tu macam tak ada pun tak apa. Dia cakap bukan saya director. Maksudnya sebab I dah ada produk, Ya, I dah ada personal branding. Jadi untuk I berlakon dengan harga yang, yalah sebab I bukan famous di TV. I bukan orang dikenali di TV. I dikenali di media sosial. Lah, dikenali ke? Biasa je. Tapi alhamdulillah lah, I ada personal branding I sendiri yang I rasa You boleh go lah dengan tu. daripada, okay contoh, you shooting 12 jam. You dapat that kind of amount. But you buat 4 jam di rumah, you dapat that kind of amount. Mana satu yang you pilih? Of course yang 4 jam, right? So itulah yang I buat. Melainkan offer dia tu, ibarat 12 jam lah I kerja. Yes, I accept. I still boleh je accept berlakon. I belajar teater kot dekat Aswara. Takkanlah I nak sia-siakan sijil I. Wow. Mak ada CJ ya, Nya. Engkau ada. Mak grad ya. Bukan lari dari college or university, tak ada. Kita grad. Wow, kelas. Ni orang kata maknanya influencer yang educated. Ayo, tak adalah educated mana. Bolehlah, Dik. Biasa-biasa. Bolehlah buat-buat ada. Menyinari kehidupan industri seni. Okay, 3, 2, 1 and action! Rekod. Kau anak siapa kat sini? Dia anak siapa? Kenapa dia ada kat sini? Kau anak bibik kan? Kau tak layak duduk atas kerusi aku. Sorry, this is my house. Oh, I lah salah. Salah, you boleh keluar I sekarang. masuk rumah lain. Aduh, itu kalau betul-betul orang yang tak boleh bergurau tu. Oh, tak sentap, Dik.
Sentap, Dik. Sentap, Dik. Sekejap tadi je podcast tu. Tak ada dah, Dik. Terus podcast ni akan jadi tak sampai 10 minit, Dik. Sian, Bibi tak ada duit masuk YouTube tak bayar. Tiba-tiba payment YouTube bulan ni sangkut. Dah. Aduh. Risau. Memang masalah. Okeylah, kita nak tanya. Dalam TikTok pula, dah berapa lama you buat video and apa pencapaian you sebenarnya? Okay, like I said before, since PKP, PKP 2020, right? 2020 lah. Dia 19 tapi kita start lockdown March 2020. Yes. I start playing TikTok around June, July, something like that. Tak adalah March tu PKP terus aku main TikTok, tak. Yeah. Dia ada jugalah gap dia tu. And then I main sekarang ni mungkin dah 2 tahun lebih, 3 tahun. Wow. Dah. Tapi macam alhamdulillah lah dengan usia begitu and membuahkan hasil dekat I punya platform. Alhamdulillah lah dekat TikTok, dekat Instagram. YouTube ada, Dik. Tapi sendu, Dik. Abang sendu dekat YouTube tak boleh, Dik. View 3 je, Dik. Itu pun bagi dekat group family. Ya, Dik. Yang tengok 3 tu kawan-kawan, Dik. Macam mana pula? Mujur ada 3. Tak, masalah nasib baik kawan-kawan tengok. Ya. Kalau kita yang tengah, kita yang roll, buka, tutup. Oh, buat macam tu ke kat YouTube ni? Sorry? Sorry? Sometimes. Sometimes, Tapi Dik. YouTube dia kira macam tu ke? Maksudnya buka tutup pun dia kira is one view. Yes. Oh ya ke? Macam Yes. TikTok lah. Ya, betul. I thought dia macam one account, one view. Matilah, Dik. Memang view 8 je. Ya. Macam tu kalau nak tunggu Takkanlah kalau 10,000 orang tengok kau. Macam pelik je kan. Takkan million lah lagu-lagu artis-artis yang terkenal tu. Janganlah Nya. Kita pun penyanyi juga. Dia bolot, Dik, semua. Asal boleh buat duit, dia ambil. Buat duit kita ambil lah Yelah, zaman sekarang ni keras, Dik. Ekonomi sekarang pun makin hari makin merundum. Inflasi makin teruk. Betul. Harga barang makin naik. Makin naik sebab itulah kita makan. Apa ni? Oh! Lah, buat makan. Buat makannya. No, ingat hiasan tadi. Sumpah tengok macam hiasan. Cantik betul kek. By Ya Allah. the way, kita ada sponsor untuk podcast kita kali ini daripada Baby Bake. Baby Bake. Baby Bake. Korang boleh tengok, cari dekat Instagram. Mungkin dekat TikTok pun ada. Apa nama dia ada? Bukan, dia punya ni. Putri Camelia. Yes. By the way, amboi belum makannya. Belum Mahal makan. footage tu. Mahal Itu yang aku letak dekat TikTok nanti. Introduction. By the way, ini nak makan. Baru nak makan. Tapi I nanti. boleh rasa ni red velvet lah. Memang red velvetnya. Kalau merah apa pula. By the way, ini adalah adik Syamel. Ini adalah adik Syamel yang penyanyi tu. Dijual. Oh, ya ke? Yes. Wow. Kalau I makan ni, I boleh jadi sedap tak suara? Boleh. Try Suara makan sama Baby dulu. Suara kita pula memang hauk. Dek lahir-lahir buruk. Macam mana? Apa pun, thank you so much to Baby Babe. Thank you. Sedap lah. Serius sedap. Makanan free memang sedapnya. Ya. Memang sedap. Tak ada nilainya. Memang kalau free memang sedap dia. Ya. Lagi-lagi ekonomi sekarang kan. Oops, sorry. 3 Dek. Dek pula. Acik. 300 nak buat ni pun tak cukup, Dek. Macam mana pula? You kena spend 500. Kecamlah channel ini. Korang jangan kecam channel ni ya. Channel saya masih suci. Nak kecam pergi TikTok dia. Okey je, saya kalis kecaman. Nak cekik. Boleh tak nak letak ni? Ada tak nak makan? You dah kenyang. Taklah kenyang. Okay, to be honest lah, I kurang sikit manis-manis ni. You diet. Cut sugar, Dek. Badan dah besar lembu, Dek. Macam mana pula, Dek? Abang kecil sikit je pada lembu. Jadi sebelum abang betul-betul besar lembu, baik abang kecil sikit. Baik abang cut sugar, Dek. So kita cut lah sugar selagi mana yang boleh. Tapi betul. Ni tak manis sangat. Tak manis. Tapi betul dia punya kek ni sedap lah. Sedap. And to be honest, yang red velvet ni manis. Tapi, yelah, kau pernah ke makan kek tawau gila?
Kalau kek tawar kau komplain pula. Memanglah dia kena buat manis. Dessert kan? Dia macam brownies. Ya, Kumboba dia, namanya. Dia macam brownies. So, one set dia ada dua-dua terus. Maksudnya korang tak payah beli dua. Tak payahlah bazir duit beli satu-satu mahal. So, beli macam ni murah. Senang. You boleh jamu. Semua orang yang ada dalam rumah tu yang nak jadi lembu, makan. Cameraman yang terasa. Alamak, dia minta maaf Dik. Kalau adik tengok cameraman macam mana satu lembu. Gurau jangan terasa pula. Kan dia terasa dengan aku kan. Takut mati kena santau je aku. Tak baliknya, tak jumpa jalan keluar. Kereta aku kena calar kat bawah. Kereta kena calar macam mana? Aduh, okey kita ke next. Cabaran sepanjang menjadi content creator ni. Banyak. Sebab I dengar you pernah ada orang kata Kontroversi. kes-kes, yes, hangat-hangat. Jadi I dah boleh agak dah. cuba you share sikit. Macam mana, apa cerita dia sebenarnya? Okey, cabaran dia sebab saya lah kot. Cabarannya adalah diri kita sendiri. Betul. Kita yang mengundangkan kecaman datang, kita yang membenarkan orang untuk bercakap apa pun dekat kita sebab kita membuka ruang. Jadi kita tak boleh halang orang tu, kita tak boleh expect semua orang akan accept apa kita cakap. Betul. Kita pun tak boleh terima apa orang cakap semua. Right. So, I dah buka ruang. So, dia nak kecam-kecam, dia nak komen-komen. I ambil the positive side lah. Yang negatif-negatif, I macam tu je. Lah, jeleng. I macam tak adalah. Ada juga yang negatif kita. Kena tengok juga apa yang kita salah, apa yang kita betul, apa yang kita salah. Betul tak? Untuk kita perbaiki diri. But, untuk yang kontroversi itu, I bukanlah meminta kontroversi itu. Kan siapa je nak kena kecam apa semua kan. But, everyone know Syaf jenis yang lepas, jujur. I memang macam ni. I tak boleh fake. I tak pandai fake. Kalau tempat tu selesa, I akan so selesa. Kalau makanan tu sedap, I akan cakap sedap. Kalau benda tu tak best, I akan cakap tak best. Betul. I tak boleh nak fake. Sebab, okay, contoh macam kita kan, kita pernah berjumpa pun dekat movie premiere. Yeah, Kita orang pernah berjumpa kat movie premiere. And then, ada juga movie yang memang kita orang tengok tak best. So, movie yang tak best tu takkanlah aku nak cakap best, Dik. Kita keluar duit pula. Kan orang lain keluar duit. Okay, kalau nak letakkan diri dia orang semua dekat tempat kita, to be honest like, I boleh spill lah. Income kami bukan macam income orang lain. Income kami bigger. Maksudnya memang mampu je nak sponsor 10 seat pun boleh. Tapi bila kita letakkan diri kita dekat kita yang dulu ataupun dekat orang lain yang mengumpul duit untuk membeli tiket untuk tengok something ataupun untuk do something lah yang mengenakan charge pembayaran tu kan. Jadi tak fair lah untuk, yelah kau buat sambil lewa ataupun hasil tu tak best and then kau jual dengan harga yang sebegitu. Tak adalah movie RM3 Dik sekarang. Paling-paling Dulu 20 best lebih. RM15, RM10 dapat tiket. Sekarang tak ada Dik. 20 lebih Dik. Itu pun seat Asia Dik. Macam mana Dik? Tegak betul. Keluar-keluar wayang, tambang murah. Macam mana pula? So, nak buat macam mana? Kita pilih benda tu. So, bila kita nak upgrade yang seat Malaysia Airlines, mahal pula. Nak babung-babung, mahal. Nak yang baring. Nak yang baring kan, nak kaki lunjuk. Spend lah 100 lebih. Ada selimutnya. Yang ada selimut. Kau mampu ke? Nak tengok movie RM23 pun ketol lutut. Macam mana kau nak bayar yang 100 lebih baring-baring tu? So, I mewakili orang di luar sana dan I mewakili diri I yang dulu. So, dulu I pernah berada di situasi yang macam I nak masuk Uniqlo pun fikir 10 kali dulu. You Uniqlo? I Uniqlo, H&M. H&M? You masuk mana? Zara. Jangan Zara, Dek. BO. Kita nak masuk dekat mall pun ketang lutut. Beli tak masuk mall. Beli mineral je nya, teman kawan. Tapi dia H&M Uniqlo Itulah cakap nak masuk pun fikir banyak kali. Ya, Sebab betul. apa tau? Kita tak mampu. Kita tak, walaupun harga baju that time lah RM69. Untuk sekarang yes kita boleh cakap murah. Dulu masa zaman kita tak ada duit, even orang-orang lain lah yang kerja makan gaji basic, yang memang income dia biasa-biasa, kita tak boleh samakan dengan kita. Jadi saya mewakili orang lain.
kita letak diri kita dekat dalam kaki kita dalam kasut diorang. Macam mana diorang rasa kalau benda tu diorang tengok macam diorang hampa. Duit dah habis dah. Betul lah. So I tak boleh. I kena jujur. Tapi dalam kejujuran, biasalah kejujuran kan pahit. So tak semua orang boleh terima kejujuran kita. So kau terima, tak terima, it's okay. Tapi ada juga salah kita. Jap, selawa jap. Okay. Ini kali ketiga? Angin banyak deh. Lambat makan hari ni. Patut. So ada juga salah, tak dinafikan. Tak adalah kita cakap kita betul je sepanjang masa. Aku je betul. Tidaklah. Ada juga kesalahan kita dalam bertutur, dalam cara penyampaian. Tak dinafikan. And masa kontroversi itu, I faham kontroversi yang you maksudkan tu. I faham je. Masa kontroversi itu, I pun minta maaf about that. Maksudnya cara penyampaian, yes, I minta maaf. Tapi untuk komen-komen lain, no. Sebab I tak rasa I salah. I tak rasa untuk lain, point-point, I tak rasa I salah. Sebab I as a penonton, I berhak bagi apa je yang I rasa. Cuma yang salah dekat I pergi cakap yang, korang jangan pergi tengok. Itu memang salah lah sebab kita menggalakkan untuk orang tidak tengok. Tapi I dah minta maaf yang tu. Dan I rasa, okey lah. Setiap orang buat salah. Setiap orang buat mistake. Chill. Tapi power lah. Maknanya orang kata kalau kita nak masuk dalam industri yang macam ni, kita memang kena terima apa sahaja pandangan orang terhadap kita. Sebab tak semua orang suka kita, tak semua orang kata apa, suka dengan cara kita. Jadi nak tak nak memang nak kena settlekan tu, kena cari jalan sendirilah sebenarnya. Sebab yelah macam kita pun tak suka semua orang. Macam mana kita expect orang akan suka kita juga? Tak, kita tak boleh. Kita tak boleh menilai orang macam seolah-olah semua orang kena suka kita. Tak, sebab kita sendiri pun tak suka semua orang. Jadi fair and square. Dalam dunia ni kita kena fair and square je, dik. Sebab kalau kau nak expect semua orang suka kau, lembut lagi, dik. Rasulullah pun ramai yang tak suka. Lah, Ustaz Syaf. Rasulullah pun ramai orang tak suka, ramai orang keji, ramai orang baling batu kat dia apa semua. Nampak tak? So, tidaklah nak samakan aku dengan Rasulullah. Tidaklah, jauhlah bezanya, dik. Tidaklah, tapi nak digambarkan bagaimana. Sebab orang yang mulia-mulia Nabi kita pun ada orang tak suka. Betul. Kita ni, lagilah, dik. Memang dibenci je lah. Betul. Kita ni pula orang kata tak perfect mana, mesti setiap hari akan buat kesilapan. Yes. So susah. Sebenarnya susah nak bagi orang tu suka dengan cara kita ni, memang susah. Betul. Ni macam pilihan orang kan, kita tak boleh nak buat apa. You pakai tudung pun salah. You free hair lagilah salah. Ada je yang nak kecam. Faham tak? Standard manusia di mata mereka ada je yang tak kena. Betul. Cuba kau duduk depan aku pula. Tengok apa yang tak kena dengan kau. Kadang-kadang geram tau. Kadang-kadang aku kan orang komen-komen kan. Kalau kita tengok slide kan. Tekanlah profile. Makcik ni memang menempah maut. Kadang-kadang aku geram, aku reveal. Geram kadang-kadang. Cakap tu macam dia tak ada keturunan ya. Astagfirullah. Kadang-kadang makcik tu komen macam dia tak ada keturunan. Lala tengok aku tengok lah anak dia macam 2 kali 5, 5 kali. Begitu. Okey, nampak sangat dia marah. Jadi kita connect soalan. Okey, I nak tanya you. Macam mana you overcome dengan kecaman tersebut? Apa orang kata setiap kali you buat video ke apa ke, mesti akan ada kecaman ke kan? Macam mana you overcome dia tu? Entahlah, video I, to be honest, jarang sebenarnya dapat kecaman. Jarang. Serius. Bukan nak cakap diri baik, tapi I jarang buat video yang mengundang kecaman. Kalau live tu kadang-kadang ada lah haters masuk seorang dua. Ya, biasa. Video jarang lah ada kecaman. Dia selalu yang orang kecam bila kita punya video dimuat naik oleh pihak media ataupun pihak luar. Orang ketiga, bukan kita. Kalau daripada kita, jaranglah sebab ialah yang follow kita yang minat kita. Betul. Yang dekat media tu yang follow sebab nak tahu gosip, nak jadi netizen. I ada kalau masuk dekat media lagi-lagi yang tu yang spin headline tu, Allahu Rabbi. I pernah yang masa kes hari tu lah. Macam-macam. I kena kau-kau lah, memang ibarat macam satu Malaysia. Pak. I macam I baca je, I okey je. I memang anti kecaman kot. I macam tak tahu, I okey je. You nak cakap apa, you cakap. Sebab setiap orang berhak nak cakap apa-apa. So I macam dulu mula-mula masuk,
terasa juga. Ya, betul. Dulu mula-mula, masa mula dulu memang tak biasa. Tapi bila dah lama-lama tu I macam like okey je kot, tak ada apa-apa dah. Dalam otak I just mindset, orang ni tak bagi duit kat aku pun. Jadi biarlah, bad publicity is still publicity. I memang bermain dengan itu sahaja. But tak bolehlah nak mengharapkan bad publicity juga every betul. single time. Kita tak boleh juga. Tapi kita kena muhasabah diri jugalah. Bila orang komen, I akan ambil. Tapi taklah macam I ambil pusing sangat dengan komen-komen orang. Kalau kita ambil pusing, mental health kita akan rosak. Betul. Kita akan sakit. So bila kita sakit, siapa nak jaga? Kita duduk seorang-seorang kat rumah awak. Ya. Kesian kita single. Meninggal je siapa nak wish morning. Ya, siapa pula nak jaga time demam. Bila mental health kita dah rosak, kita akan depression, anxiety. Nanti sekarang kita akan mudah terdedah dengan ADHD, bipolar, BPD contohnya. Mungkin ada yang tak tahu apa yang saya sebutkan tu kan. Macam BPD is borderline personality disorder. So apa-apa disorder berkaitan dengan mental health. Mental health kita nak jaga daripada apa? Daripada kita punya cara kita mengawal diri kita daripada perasaan marah, kita jaga emosi kita, orang komen, orang kecam. Kalau you tak nak sakit, you jangan baca. Kalau you tak nak kena kecam, you jangan masuk this entertainment punya bidang. Betul. Senang. You duduk je office, yang kerja office pun stres macam nak mati dek. Macam mana pula? Betul. Sama je. You pergi mana-mana, akan ada juga orang yang tak puas hati dengan you. You kerja office ke, you kerja kilang sekalipun, akan ada orang yang tak suka dengan you. Betul. You lap tingkap macam mana, lap tingkap tak kacau orang pun, dah orang kat belakang. Apa kau tu? Ya, ada juga. Macam orang akan tetap bercakap. Betul. Kita buatlah apa pun, kita takkan boleh nak menutup mulut orang. Ya. Jadi apa yang kita boleh buat, positif je, senyum je. Apa orang nak cakap lah dik, kau nak cakap apa? Kau jangan melebih je. Memang abang maki. Macam tu je lah. Memang abang hantar santau dekat kau. Memang abang hantar ke bulan je dik. Kalau dalam live tu, komen-komen, block. Settle. Settle. Memang kau tak nampak dah muka abang. Kau takkan nampak dan kau takkan sakit hati. Kau takkan sakit hati, abang pun takkan sakit hati. Dua-dua aman, tenteram. Dah, kau boleh menjalani hidup kau seperti biasa. Kan best macam tu? Dah kalau tiba-tiba dia buat fake account sebab dia tak puas hati kena block macam mana? Nampaknya dia lah yang berminat dengan kita. Kalau orang yang tak suka kita, dia tak akan tengok kita. Betul. Hidup ni kita ada pilihan. Kita suka orang tu, kita akan tengok orang tu. Kita tak suka orang tu, kita tengok tak? Tak. You mesti ada orang yang you tak suka juga. Sama lah macam I pun ada. Kita manusia. Tak payahlah acah-acah suci semua. Tak payah acah-acah suci yang macam kau suka semua orang. Tipu. Mesti ada orang yang kita macam, tak suka lah tengok dia ni. Bising lah dia ni. Contoh korang tengok saya macam, nyampahnya Syah ni. Dah lah bibi ni panggil dia pula. Tak nak aku tengok channel ni nanti. Orang akan tetap bercakap macam tu. Kita nak buat apa? Kita tak boleh paksa orang. So you hidup ada pilihan kan. You nak tengok, you tengok. You tak nak tengok, you boleh slide. Betul. Settle. Air dia dah nak habis. Tak apa. Banyak lagi. Banyak lagi. Banyak Okey. lagi. Jangan risau. Cakap je banyak-banyak sebab air kita akan refill. Ya, banyak cakap dah haru dek. Okey, kita ke next soalan dan kita dah di penghujung. Lah. Hujung dah. Loh, senangnya buat duit. Ya, senang. Okey. Senangnya buat duit. I nak tanya je lah tentang produk you. Macam mana start you keluarkan produk you? Sama ada you start tu bermula daripada you tengok kawan-kawan you and then you baru nak buat ataupun memang dah plan? Okay. Actually, minat berniaga ni daripada I kecil lagi, babe. I ingat lagi dulu I kerja kedai ABC. Ya, I buat ABC yang kita letak ais kan. Lepas tu kita keluar kat bawah tu. I pernah kerja jual murtabak masa bulan puasa. I tolong mak-mak kawan I banyak yang berniaga. Family I, nenek I berniaga. Makcik I ada kedai kedai baju, kedai jahit lah. Pakcik I ada bengkel motor. Nenek I ada kedai runcit. Nenek I berniaga buah-buahan juga. So memang family tu dah daripada kecil I memang dah didedahkan dengan bisnes. Jadi bisnes tu memang I suka. Cuma parent, family yes bisnes. Tapi parent I tak suka bisnes. Oh ya ke? Ya, mak ayah I terlalu pemurah untuk itu. Ya, you tahu tak masa bulan puasa kan mak kan buat kuih kan. Mak I suka masak. I curilah kuih tu, I jual kat sekolah.
Lepas tu mak I macam, kenapa kuih aku ni makin sikit? Dia buatlah lagi belum puasa. Macam tak cukup lah nak bawa balik kampung. Dia buat lagi, aku jual lagi. Dia buat lagi, aku jual lagi. Tak pernah cukup lah. Tak pernah cukup. Ujung-ujung kantoi. Dah kantoi dah. Kantoi masuk Baru nak dalam bagi beg. tahu. I masuk dalam beg lah jual kat sekolah. Kat kawan-kawan. Tak penyet-penyet pula kuih tu. Tak, buat dalam bekas lah. I buat dalam bekas bulat. Kan dulu ada bekas bulat yang macam minta maaf. Kali keempat. Angin kenyap. Air ni memang membuat angin Letak halia ke? Tapi betul lah, memang family juga yang macam mana, daripada kecil kita dah didedahkan dengan bisnes, dengan perniagaan. Yes. Tapi benda tu pun datang daripada minat juga. Macam saya keluarkan skincare. Sebab apa skincare? Sebab saya rasa dengan produk itu yang boleh membuat orang nampak confident. Orang akan jadi confident bila dia orang punya kulit elok, muka dia orang cantik. Sebab kita macam mana? Sebab sekarang muka ni main. Maksudnya you pergi mana-mana, orang tak tengok badan, you boleh cover dengan all this thing. Baju, seluar, muka you nak sorok pakai apa? Tak boleh. You tak boleh sorok pun. Jadi bila mana kata kalau kita bermain dengan muka, kita kena build upkan kita punya confident. Yeah. Nak bagi ada confident, kenalah bersiap. Betul. Kan? Tak semestinya makeup, skincare at least for man. Kalau lelaki, skincare cukup lah. Tak payah makeup pun tak apa. Tapi saya, jujurnya saya menggunakan makeup. Tapi atas faktor kerja. Yeah. Atas faktor kerja. Macam sekarang ni kan kita buat video. Dek, kalau abang tak letak apa-apa dekat muka abang, buruk lah dek. Hidup abang dek. Kesian lah dek. Ni elok rupanya. Tiba-tiba masuk abang, kelam dalam ni. Tidaklah. Abang tak confident lah dek. Tapi betul lah. Kadang-kadang kalau bukan orang kata, memang kalau kita kerja dekat depan kamera, memang orang akan make up kita, even though lelaki sekalipun. Jadi nak tak nak, memang orang kata muka kita akan pakai make up juga. So, tak boleh nak lari ke mana lah. Minta maaf. Tak tahu nak cakap apa ke? Tak tahu nak cakap apa. Sebab saya ambil tisu dia. Dia pun ada macam ni kat tepi. Ada macam gini. Kita dah lama tak masuk frame. Tapi kita tahu lagi. Macam Cara dia, ni. still rolling. Rolling sebab I nak ambil tisu. I panas. Berpeluh ke? Taklah. Kita kan bercakap depan lighting banyak. Itulah yang orang tak nampak, babe. Orang nampak semua keindahan. Orang semua nampak yang best-best je dekat depan kamera. Tapi dia tak tahu apa yang kita lalui. Betul. Apa yang kita nak keluarkan daripada mulut kita ni. Kadang-kadang ada yang daripada ilmu yang kita dah belajar, ada yang daripada pengalaman yang dulu. Apa yang keluar daripada apa yang kita cakapkan, itulah yang menggambarkan diri kita. Betul. Nanti adalah orang kat aku punya quote, post TikTok, letak lagu. Betul lagu dia. Mengapa kau selalu. Tiba-tiba pula kan ada. Tapi that's the best lah untuk korang. Betul. You all pun kena buat benda yang you rasa boleh mendatangkan hasil dalam diri you. Macam I buat bisnes sebab I nak kekalkan branding I. Sebab kita ni hidup as a influencer ke, artis ke, penyanyi ke, tak lama dik. Ya, betul. Tak lama. Jangka hayat seorang penghibur tak lama. Kejap je kalau you tak pandai nak sustainkan you punya nama. Tapi kalau you ada brand, you ada produk. So bila you ada produk, you boleh maintain lama. Maksudnya orang akan kenal produk you. So bila orang kenal produk you, orang akan ingat, oh dia lah pengasas produk ni, dia lah founder produk ni. So benda tu dia memain peranan penting untuk kekalkan kita punya branding. Kita tak boleh harapkan orang untuk keep support kita sampai kita mati. Sebab every single day ada influencer baru, ada artis baru, ada penyanyi baru yang akan naik. Betul. Jadi orang kata kita ni memang kalau macam I pun sekali, bagi I macam kita tak tahu sampai bila kita relevant. Yes. So kita perlu ada something. Yelah, contoh kalau sekarang ni mungkin untuk influencer mostly dia akan banyak dapat duit daripada review, apa semua. Review. Tapi bilalah one day kalau dia tak relevant, mana nak dapat duit? So mesti kena ada juga bisnes. To me like dia bukan isu relevan atau tak relevan. Dia sebenarnya bergantung kepada permintaan. Bila kadang-kadang you relevan je, tapi bila you relevan, you dah terlalu tinggi, orang jadi takut nak approach you. Ada sometimes somehow yang diorang memang nampak you dah tinggi, diorang takut harga you mahal.
Jadi diorang takut nak approach. So bila diorang takut nak approach, diorang akan cari influencer baru yang harga lebih murah daripada you. Iyo. Jadi bila orang mementingkan harga yang murah berbanding kualiti, tak dinafikan kadang-kadang yang murah tu pun kualiti bagus. That's why lah kita ni kena berpada-pada. Kadang-kadang ada serta-serta influencer yang letak harga yang kadang-kadang tak masuk akal. I kadang-kadang terkejut bila tanya kawan-kawan kan, harga kau berapa? Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Tu harga dia. Dia berhak meletakkan diri dia di mana. Tapi macam I, to be honest, like, kalau siapa-siapa nak approach saya biasa je. Harga I biasa je, murah je. Sebab Berapa I, tu murah biasa? tak boleh lah bagi tahu, dek. PNC lah, dek. Kau tak pasal-pasal LHDN ketuk pintu rumah. Lah. Tak boleh lah. Tapi to me like, untuk tak dikomparekan dengan orang lain, saya rasa harga saya murah lagi lah. Faham. Penat ya? Dia tak penat. Tapi I okey je. I memang suka bercerita. I okey. Puas tak? Okey je. Biasa-biasa je. Okey, so kita dah di penghujung soalan. Jadi I nak minta you bagi mungkin nasihat ataupun everything yang you nak sampaikan dekat orang luar. Okey. Tak adalah banyak sangat sebab I pun bukanlah bagus mana and perfect mana. Serius. I pun taklah bagus mana. Tapi kalau boleh adik belajarlah. Kalau adik-adik yang tengok kan, adik-adik yang nakkan menjadi sangat influencer tu, teringin kau nak jadi influencer, nak buat video, nak jadi content creator. Tuntutlah ilmu dulu, dik. Sebab you kena ada background education yang cantik. Barulah you boleh spill dekat semua orang yang dulu I kat situ. Oh, orang akan nampak you ada-ada. Maksudnya you bukan nothing. You kena jadi orang yang at least you ada knowledge untuk you bercakap. Sebab kalau you tak ada knowledge, you takkan boleh bercakap. Percayalah cakap Syaf, kalau you tak ada knowledge, adik-adik yang tak ada knowledge, you susah nak memberi pandangan. You susah nak memberi apa-apa pun opinion. Kadang-kadang you tak tahu nak deliver macam mana. That's pentingnya knowledge. That's a very important. Betul. So, macam masa Syaf belajar dulu pun, ada juga few masa I dekat Lingkok Wing. I Lingkok Wing dulu baru Aswara. Masa I dekat Lingkok Wing, ramai gila yang memang tak boleh nak bercakap masa tu. Dia orang malu. Yang my course lah sebab masa tu I ambil journalism broadcast. Wow. So tak I boleh buat benda ni semua. So I dah belajar dulu. So tak I boleh buat. I ambil broadcast dulu. So masa tu ada tu yang depan kamera. Okay. Hari ni kita bersama Bibi. Kau tak rasa kau orang bosan tengok kau? Betul lah. Itulah proses learning yang saya maksudkan. Jadi korang kena belajar. Apa-apa pun, you minat apa, you belajar. Tapi tak payahlah dik, content creator ni tak lama dik. Abang ni sebab dah termasuk dik, nak buat macam mana, teruskan je lah. Kalau you ada profession yang lagi better, doktor ke, lawyer ke, better you ambil dekat situ je. Maksudnya, lagi better punya kerja. Yang memang pendapatan you passive, you dapat passive income, yes, kan? Betul. At least, kehidupan you terjamin. Dengan inflasi yang kita hadap ni, sekarang ni, semua orang akan terasa. Jadi bila you punya kerja pun stable, income you stable, insya-Allah dik, kau tak akan susah dik hidup kau. So belajarlah betul-betul, belajarlah belajar je. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Pernah tak dengar benda tu? Aku cakap kau gelak. Tapi betul lah. Ya ke? You tak pernah dengar ke? Tak pernah. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Serius. Google kalau tak percaya. Sekejap lagi I Google. Tapi orang kata, I suka dengan cara penyampaian you. Sebab bagi I kalau I sebagai penonton, I rasa macam I dapat, orang kata, pengajaran yang barulah untuk hari ini. Knowledge lah. Knowledge yang baru. Bukan pengajaran, pengetahuan. Pengetahuan. Kau pengajaran apa? Kau kenapa? Tak belajar habis. Tapi itulah tugas kami. Ya, betul. Kadang-kadang orang tengok kita asyik nak tengok benda negatif je. Cuba korang ambil benda positif. Korang suka tengok benda negatif. Benda-benda negatif orang suka. Benda-benda kecam orang. Oi, seronok. Tapi benda positif you tak nampak. Sebenarnya ada je yang kita orang spread positivity. Tapi benda tu tak dinaikkan ataupun tak di-upkan oleh algoritma. Sebab sekarang everything semua menggunakan algoritma.
Baik Instagram, baik TikTok, baik Facebook. Semua guna algoritma, Dik. Jadi benda-benda itulah. Algoritma pula sekarang bila video kau tak berapa masuk akal, tak berapa cerdik, naik. Video-video yang lebih kepada mengajar, education, knowledgeable, nak bagi korang knowledge. Susah View 8, Dik. Itu pun repeat-repeat sendiri tengok. Ya, itu pun repeat-repeat sendiri tengok. So, itulah yang saya boleh cakap. Maksudnya, tuntutlah ilmu. At least you ada knowledge. Lepas you dah belajar, you nak jadi apa, you jadilah. Betul. You nak jadi content creator, bila you dah jadi doktor, why not? You nak jadi content creator, bila you dah jadi lawyer, why not? Yes. Boleh. You boleh spread pasal kehidupan you. Tak ada masalah pun. You nampak je, kita orang, contohlah, TikTokers lain ke, you nampak siapa-siapalah, you tengok je macam dia orang bodoh-bodoh. Tidak ya. Tidak. Sometimes dia orang sebenarnya dah ada background education yang sangat tinggi. Tapi korang tak tahu sebab dia tak bagi tahu. Ya, takkanlah pula kita nak cerita Ya. kan. Saya ni dulu macam gini, Dik. Saya ni dulu macam gini, Dik. Ya. Takkan nak bagi tahu kat semua orang. Kau kata riak pula. Kau kata riak pula. Lepas tu kan kata kita bukan cokia-cokia. Takkan nak buat macam tu, Dik. Okey, apa pun terima kasih sangat. Sampai haus ya. Tadi memang tuang suka ni dah minum. tinggal separuh dah. Tak apa. I memang suka minum air. Ya, sebab I lepas- kurang makan. I tahu I bawa I punya kukur tak kat sini. Ayo. Kau perli. Awak tak bagi pipe je. Aku pegang je. Agak-agak aku nak main aku sedut. Bawa je pipe. Guraunya. Okey, nampaknya kita dah habis dah podcast kita untuk kali ini. Apa pun thank you so much Ya, kepada thank you Syaf juga. sebab sudi masuk ke Love to Talk episod ke-9. Walaupun love to talk, tak ada percintaan punya cerita pun, Dik. Tak ada, Dik. Love to Talk macam like suka bercerita. Tapi bukan pasal love. Ya, kadang-kadang lah kalau tiba-tiba dia tengah hangat-hangat pasal bercinta, kita korek lah. Tak ada, Dik. Single, Dik, abang. Lama dah. Tak adalah lama sangat. Baru-baru lepas putus cinta lah ni. Taklah baru juga. Bolehlah, Dik. Tapi, yelah. Terasa lah lagi. Tapi biasa je. Tolonglah siapa-siapa yang nak menggantikan lagi teman sikit. Tak ada nak? dah. Tak available dah. Dah tak available? Duit nak guna sendiri. Oh. Tak larat spend kat orang lain dah. Tak nak. So maknanya sebelum ni banyak spend dekat perempuan lah. Kita kan jenis bagi-bagi. I nak pergi London bulan 11 ni. Jangan kacau. Duit I nak guna banyak. Okey, lepas pada tu insya-Allah dia available lah ya. I cari kat London je lah. Oh, London. Jangan Dia kikis you guna USD kah? Tak apa, I kikis dia dulu. I yang kikis dia sebab dia lagi kaya. I dah daripada Malaysia beli sikit. Oops, macam tu. Okey, itu sajalah kita punya podcast kali ini. So, jangan lupa subscribe to channel saya, Bibi Karina dan Bibi Akustik. Korang boleh komen saya nak panggil sesiapa lagi selepas ini untuk jadi guest Love to Talk. So, kita jumpa in the next video. Bye. Bye. Assalamualaikum.